OK。罗牧师以及各位传道同工、长职，还有在现场的弟兄姐妹平安。Roh Musa dan saudara-saudara serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. 平安。还有在线上的弟兄姐妹。Dan juga ada juga yang masih di online。很高兴，也很感恩，今天晚上有机会与弟兄姐妹一同分享神的话。Senang sekali pada malam hari ini bisa men-sharingkan firman Tuhan di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Oh. 韩牧师跟师母，我知道是国语堂非常爱护的传道人。Pendeta Denny dan semua saya tahu mereka adalah hamba Tuhan yang dicintai oleh gereja jemaat gereja Pluit. 谢谢你们，让他们留在台湾，成为我们很好的同工。Terima kasih kepada jemaat yang merelakan mereka tetap tinggal di Taiwan sehingga bisa melayani bersama dengan kami di sana. 我跟他们一起回来，我就可以感受到弟兄姐妹对他们的爱。Ya, kami datang ke Indonesia, kami juga merasakan cinta kasih daripada saudara-saudara kepada mereka. 我们也学习用你们的爱来爱他。Kami juga belajar ya seperti kalian mencintai hambanya, kami juga mau mencintai mereka. 今天晚上我要跟弟兄姐妹一同分享2处的经文。Malam hari ini saya akan men-sharingkan 2 bagian firman Tuhan. 我分享的题目是平凡的人与非凡的事。Tema yang akan saya sampaikan adalah orang biasa mengerjakan hal yang luar biasa. 这个圣经记载在旧约的士师记第3章31节。Firman Tuhan ini tercatat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga. 请听我来念。 Dengarkan firman yang saya bacakan. 等一下会再用印尼文，请韩牧师帮忙。 Nanti setelah itu baru kita bacakan di dalam bahasa Indonesia. 以户之后有亚拿的儿子珊迦，他用赶流的棍子打死600非利士人，他也救了以色列人。 Sesudah itu dia bangkit, Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. 第2处也是在士师记的，却是在第5章第6节。 Bagian kedua dari Hakim-Hakim pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. 圣经是这样说：在亚拿之子珊迦的时候，又在雅伊的日子，大道无人行走。 都是绕道而行。Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, jadilah tidak ada lagi dan orang-orang yang ada dalam perjalanan terpaksa menempuh jalannya dengan berbelit-belit. 这2处经文是非常特别的。 Kedua bagian firman Tuhan ini sangat istimewa. 我们都有一些梦想。 Kita semua mempunyai mimpi. 我小时候，我希望自己成为超人 Superman。 Saya dari kecil mempunyai cita-cita mau menjadi Superman. 我非常喜欢看卡通，就是看里面的 Superman。 Ya, saya dari kecil suka lihat film kartun, khususnya film Superman. 我念中学的时候， waktu saya sekolah SMP. 我很希望成为足球明星。 Saya ingin sekali menjadi seorang pemain sepak bola. 我那个时候有一个足球明星是守门员。 Saya masih ingat pada waktu itu ada seorang kiper yang sangat terkenal. 我每次看到报纸有他的照片，我就把它剪下来。 Setiap kali ada berita tentang kiper itu,
saya menggunting koran dan mengumpulkannya. 我有一个本子，里面都是贴他的照片。 Saya ada sebuah buku yang untuk menempel gambar-gambar daripada atlet itu, kiper terkenal itu. 长大之后再看，觉得当时很无聊， Setelah saya besar lihat ini sangat membosankan. 但那是年轻人的梦想。 Tetapi itulah mimpi anak muda. 里面我们希望我能够成为一个不一样的人。 Dari muda kita ingin menjadi orang yang tidak biasa, yang menjadi orang yang luar biasa. 但在圣经的里头， Tetapi di dalam Alkitab 我们看到很多被上帝用的人， kita melihat orang-orang yang digunakan oleh Tuhan. 他们好像不一样的人。 Sepertinya mereka adalah orang yang luar biasa. 摩西、约瑟、基甸、哈拿、马太、彼得，好像都是非常不一样的人。 Musa, Yusuf, Gideon, Hana, Matius, dan Petrus, sepertinya mereka adalah orang yang luar biasa. 当我们在读圣经的时候， Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, 摩西是个杀人犯，跑到旷野放羊； kita melihat Musa adalah seorang pembunuh yang akhirnya menjadi seorang pelarian sampai ke padang gurun. 约瑟是被卖到埃及当奴隶的， Yusuf adalah seorang yang dijual ke Mesir menjadi seorang budak. 最后还坐牢。 Kemudian dia dipenjara. 基甸是个农夫， Gideon dia adalah seorang petani. 哈拿是一个想生小孩却生不出孩子的一个妇人。 Hana adalah seorang ibu yang sangat rindu mempunyai anak, tetapi dia mandul. 马太是坐在税关的一个税吏。 Matius dia adalah seorang pemungut cukai. 彼得是做什么呢？ Apa pekerjaan Petrus? 彼得是打鱼的。 Nah, dia adalah seorang nelayan. 我们看这些人，他们被上帝用，好像非常伟大。 Kita melihat orang-orang ini sepertinya mereka adalah orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. 当我们又好好的了解他们，他们跟我们一样都是平凡人。 Tetapi kalau kita meneliti dengan baik, kita akan mendapati bahwa mereka itu adalah orang-orang biasa yang sama seperti kita. 但上帝使用这些平凡人， Namun Tuhan memakai orang-orang yang biasa ini, 成就非凡的事。 melakukan hal-hal yang luar biasa. 我们教会，在台湾的教会， Gereja kami di Taiwan, 韩牧师跟师母跟我们是在我们的母会， Pendeta Denny, Semu, dan kami ada di gereja pusat. 我们有一个分堂，有一个传道。 Kami mempunyai gereja cabang, ada hamba Tuhan di sana, seorang hamba Tuhan. 他神学院毕业的时候，我们邀请他加入我们的团队。 Pada waktu kami mengundang hamba Tuhan itu masuk dalam tim kami. 有一天，他要加入我们团队之前，他打了一个电话给我。 Pada suatu saat ketika dia akan masuk di dalam tim kami, dia menelepon saya. 他问我一个问题， Dia tanya saya satu pertanyaan. 他说：“冯牧师，我在教会能不能都穿长袖的衣服？” Fung Musi, apakah saya boleh ke gereja pakai lengan panjang? 我在想，他穿长袖、短袖应该都没问题吧？ Saya pikir orang mau pakai lengan panjang, lengan pendek nggak ada masalah. 我问他为什么这样问我呢？ Saya tanya dia lagi, kenapa kamu tanya seperti itu? 因为这个传道人年轻的时候， Karena hamba Tuhan ini pada waktu muda, 他曾经在黑社会， dia pernah di tempat preman, menjadi preman. 他吸毒、贩毒， Dia menggunakan narkoba, bahkan dia menjual narkoba. 进出不同的监狱。 Dia banyak masuk ke penjara. 后来他信了主， Setelah dia percaya Tuhan, 他也奉献自己， dia juga mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. 在神学院装备，成为传道人， Dia diperlengkapi di sekolah teologi dan dia menjadi hamba Tuhan. 进入我们的团队。 Sekarang dia masuk menjadi tim kami hamba Tuhan. 原来他问我说，能不能只穿长袖衣服的原因是， Pertanyaannya, apakah boleh dia pakai lengan panjang? 因为他身体上都是刺青， Karena sekujur tubuhnya itu tato. 那个刺青一直到手腕这里， Tatonya dari punggung terus sampai di batas lengan tangannya. 所以他说：“冯牧师，我在教会我要穿长袖衣服，要不然新来的朋友会被我吓走。” Makanya dia tanya, boleh nggak saya selalu pakai lengan panjang? Kalau tidak, nanti jemaat datang ke gereja lihat saya seperti itu kaget, ketakutan, nggak datang gereja lagi. 我听到非常感动。 Saya mendengar hati saya sangat terharu sekali.
这样的人却在上帝手中，一个极其平凡、被人轻看的人，却成了神的仆人。 Orang yang demikian mungkin yang dipandang rendah oleh masyarakat, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan. 圣经撒迦利亚书4章6节， Di dalam kitab Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, 圣经是这样说：万军之耶和华说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。 bukan dengan keperkasaan atau bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 不是依靠势力，不是依靠才能，是依靠什么呢？乃是依靠耶和华的灵，方能成事。 Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 弟兄姐妹，这句话谁讲的？ Perkataan ini diucapkan oleh siapa? 万军之耶和华。 Firman Tuhan semesta alam. 他说：“不是依靠势力，不是依靠才能，我们多平凡，我们都能够依靠耶和华的灵得以成事。” Firman Tuhan semesta alam yang berkata, bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. 今天晚上我要跟大家分享， Pada malam hari ini saya akan sharingkan kepada saudara-saudara sekalian. 以色列百姓他们常常得罪神、拜偶像，每一次在这样的光景里面，他们就面对极艰难的环境。 Karena bangsa Israel mereka berpaling daripada Tuhan dan berbuat dosa, maka Tuhan menghukum mereka. 士师记5章8节说，以色列人选择新神，征战的事就临到城门。 Hakim-Hakim pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, ketika orang memilih akan Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. 当他们呼求的时候，上帝就派士师来拯救他们。 Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengutus hakim-hakim untuk membebaskan mereka. 但上帝派谁来拯救他们呢？ Tuhan mengutus siapa membebaskan mereka? 上帝派了一个人叫做珊迦，他是赶牛的。 Tuhan mengutus seorang yang bernama Samgar. Samgar adalah seorang gembala. 上帝，你若要拯救我们，总要派一个有能力的、有体面的他能够有权柄的。为什么你派一个赶牛的来呢？ Kalau Tuhan mau memakai seseorang, seharusnya dia memakai orang yang gagah perkasa, seorang yang kuat dan yang berwibawa. Mengapa Tuhan memakai seorang gembala? 但上帝使用珊迦，是让你我都明白一件事。 Tapi Tuhan menggunakan Samgar agar kita mengerti satu hal. 多平凡的人，上帝都能够使用。 Seorang yang begitu sederhana dipakai oleh Tuhan. 但上帝使用珊迦是有一些重要的关键。 Tuhan memilih Samgar mempunyai suatu poin yang sangat penting. 珊迦的人生就是全力以赴的人生。 Kehidupan Samgar adalah kehidupan yang segenap hati. 今天晚上我用很短的时间，从珊迦这个人的身上，我们了解上帝为什么使用他。 Melalui Samgar saya akan men-sharingkan kepada saudara mengapa Tuhan sampai memakai dia. 第一个， Yang pertama, 我们用印尼文念。 yang pertama, di mana kita ditempatkan segenap hati hidup bagi Tuhan. 在我们所在之处，我们为神全力以赴。 Di mana kita ditempatkan segenap hati hidup bagi Tuhan. 刚刚我们读的圣经士师记3章31节， Di dalam ayat yang kita baca dalam pasal 3 ayat yang 31, 里面有一个字在中文圣经很重要，他也救了以色列人。 di dalam ayat ini ada satu kata yang sangat penting yaitu juga. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. 这个也字是很重要， Kata juga ini sangat penting. 这个也是代表着珊迦他原来的工作是什么？ Kata juga ini menerangkan pekerjaan Samgar sebelumnya apa? 是赶牛的。
Dia adalah seorang gembala 他 lembu. 他不是一个军人， Dia bukan seorang tentara. 他不是从军校念书出来可以 Dia 打仗的。 Dia bukan keluar dari akademi militer yang bisa berperang. 虽然他是赶牛的， Walaupun dia adalah seorang gembala, 但他也救了以色列人。 namun ia juga menyelamatkan orang Israel. 意思是说，珊迦虽然他只不过是赶牛的，但他看到神的百姓，他就起来，也救了以色列人，赶走非利士人。 Walaupun Samgar adalah seorang gembala lembu, tetapi ketika dia melihat orang Israel yang tertindas oleh orang Filistin, dia keluar untuk menyelamatkan bangsanya. 今天我们当中可能是家庭主妇，可能是上班的，可能是开公司的，可能是打工的，我们有不同的身份。 Ya, kita semua mempunyai identitas posisi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi bos, ada yang menjadi karyawan, ada yang membuka usaha dan lain-lain. 甚至可能是学生，或者已经退休了，没有工作在家里的弟兄姐妹。 Bahkan ada yang masih sekolah atau yang sudah pensiun yang tidak lagi bekerja. 但我们在我们所处身的环境当中，我们都能够被上帝用，关键在我们要全力以赴。 Apapun posisi kita, kita bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita segenap hati taat kepada Tuhan. 我不是一个聪明的人， Saya bukan orang yang pintar. 我小学1年级我就留级重练。 SD kelas 1 saya tidak naik kelas, saya harus mengulang kelas. 我们有弟兄姐妹小学1年级里念了2年吗？ Di antara kita ada nggak yang kelas 1 SD nggak naik kelas? 我念到高中1年级我就没有读书了。 Saya sekolah sampai SMA kelas 1, saya drop out. 我出来跟我的爸爸做水电，修水电，修水管 Kemudian 电 saya 灯。 bekerja kepada papa saya menjadi tukang listrik dan tukang air. 我当了5年水电工， Saya 5 tahun bekerja sebagai tukang listrik dan tukang air. 非常平凡的一个人。 Ini, saya adalah orang yang sangat sederhana. 但我感谢主，我在工作的那个时候，才10来岁的年轻人，我信了耶稣。 Pada saat itu umur saya hanya belasan tahun. Justru pada saat saya bekerja itu saya mengenal Tuhan. 上帝改变我的生命。 Tuhan mengubah kehidupan saya. 后来我到台湾读书， Kemudian saya pergi ke Taiwan, sekolah di sana, 20岁左右， umur 20-an. 我在台湾40年， Saya sudah 40 tahun tinggal di Taiwan. 我现在62岁， Sekarang umur saya 62 tahun. 我非常感谢主。 Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. 当我信了主之后，我很珍惜这个救恩。 Setelah saya percaya kepada Tuhan, saya begitu mengagumi, menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. 我跟师母跟我太太是念在台湾念中文系， Saya dan Semu kami ambil jurusan Mandarin, ya, sastra Mandarin. 40年前我们的老师还很传统，会穿长的衣服，拿扇子。 Guru kami di sastra Mandarin, ya mereka pakai bajunya baju Chongsam, bukan baju Chongsam yang sebelah, tapi baju Chongsam yang sampai ya jubah Chongsam. 我们好像进到古代电影里面。 Ya kayak kita lihat di film-film itu ya. 有一个老师，他非常有学问， Ada seorang guru yang sangat pintar. 他有一天问同学，有哪一些人你们是信耶稣的呢？ Kemudian guru ini dia bertanya, siapa di sini yang orang Kristen? 我们班上我是基督徒，还有一个女同学也是基督徒。 Ada 2 orang yang angkat tangan. 老师知道我是基督徒， Guru itu tahu saya adalah orang Kristen. 上课的时候他就问，孔子的仁爱跟基督教的耶稣的爱有什么分别？ Maka guru itu dia bertanya, apa perbedaan kasih Konghucu dengan kasih Yesus? 冯启文起来， Silakan Feng Qiwen berdiri. 有什么分别？ Apa bedanya? 把我吓死了。 Oh, saya kaget setengah mati. 我才10几岁，才20岁， Saya umur belasan, 20 tahun.
我从那一天开始， Mulai saat itu, 我有一段很长的时间， untuk jangka waktu yang sangat lama sekali, 我每一个礼拜看一本属灵书籍， setiap minggu saya membaca satu buku. 好几年， Bertahun-tahun lamanya. 因为我怕老师随时问我。 Karena saya takut kalau tiba-tiba guru bertanya kepada saya. 我那个时候真的一个礼拜看一本属灵书籍。 Pada saat itu setiap minggu saya membaca satu buku. 我虽然是学生， Walaupun saya adalah seorang siswa, 我愿意全力以赴，能够为主做见证。 saya mau dengan segenap hati saya bersaksi bagi Tuhan. 好像保罗说，在罗马书17章第8节说， Seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang 14 ayat yang ke-8. 他说我若活着是为主而活，我若死了是为主而死。 Sebab jika aku hidup, kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. 我或活或死，总是主的人。 Entah kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 弟兄姐妹，我那个时候我虽然是学生， Pada waktu itu, walaupun saya adalah seorang mahasiswa, 我跟三家一样， saya seperti Samgar, 极平凡的人， orang yang biasa-biasa. 不够聪明，成绩也不是很好。 Ya, bukan orang pintar, nilai saya juga pas-pasan. 我到台湾念书，我一句华语，我只会广东话。 Saya waktu ke Taiwan, saya tidak terlalu bisa bahasa Mandarin. Saya hanya bisa bahasa Guangdong. 一个平凡的年轻人， Seorang pemuda yang biasa. 但我愿意把握我所处身的环境，能够为主所用。 Tetapi saya menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada saya untuk dipakai oleh Tuhan. 我做传道人30多年， Saya sudah melayani sebagai hamba Tuhan lebih dari 30 tahun. 我到今天我的讲章都是一个字一个字写出来的。 Sampai hari ini, naskah khotbah saya itu saya tulis satu kata demi satu kata. 我不够聪明，我没有办法只拿一个大纲就上台讲道。 Saya tidak cukup pintar, ya saya tidak berani hanya buat garis besarnya saja. 甚至我预备我的讲章预备好了，我还要把重点用那个笔把它画起来亮一点。 Bukan hanya saya menuliskan naskah khotbah saya kata per kata, bahkan saya menstabilo kata-kata yang penting supaya saya bisa mengingatnya. 我要把重点画起来， Ya, saya menggariskan setiap kata-kata yang penting. 但画到最后了，整章都是重点。 Ya, pada akhirnya semuanya juga penting, semuanya digaris. 我30多年讲道都是如此。 30 tahun, setiap kali khotbah saya melakukan hal yang 虽 sama. 然我上台不是一个字一个字练出来， Walaupun saya di atas mimbar bukan satu kata saya baca, 我几乎是把讲章背起来， tetapi saya hafalkan naskah khotbah saya 因为我不够聪明， karena saya tidak cukup pandai. 但我愿意全力以赴的为神做工。 Tapi saya mau dengan segenap hati melayani Tuhan. 三家能够被上帝使用， Samgar bisa dipakai oleh Tuhan. 虽然是赶牛的， Walaupun dia adalah seorang gembala lembu, 但他全力以赴，不单赶牛，他也救了以色列人。 dia bukan hanya menggembalakan domba, tetapi juga menyelamatkan orang Israel. 三家能够被上帝用，是在他所处身的地方为神全力以赴。 Samgar bisa dipakai oleh Tuhan karena di tempat di mana dia ditempatkan dengan segenap hati hidup bagi Tuhan. 第二个原因， Yang kedua, 三家能够被上帝用， Samgar bisa dipakai oleh Tuhan 是因为他全力以赴用神给他的恩 karena 赐。 dengan segenap hati dia menggunakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. 刚刚读的圣经里面，三家打死了600个非利士人，是用什么武器呢？ Ayat yang kita baca tadi, Samgar memukul mati 600 orang dengan alat apa? 他是拿枪吗？ Apakah menggunakan senjata? 三家是用他赶牛的棍子， Dia menggunakan tongkat gembala yang digunakan untuk menggembalakan. 那是三家唯一有的， Itu adalah satu-satunya alat yang dia punya. 他没有拿别的武器， Dia tidak mempunyai senjata yang lain. 他只用上帝给他人看起来不过是一根赶牛的棍子。 Dia menggunakan apa yang ada di tangannya yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yaitu tongkat seorang gembala.
上帝给他这根棍子，他就好好用这根棍子。 Dengan tongkat yang ada di tangannya, dia mempergunakannya baik-baik untuk melayani Tuhan. 当他全力以赴用上帝给他的，他就打死了600个非利士人。 Ketika dia dengan segenap hati melayani Tuhan, maka dia memukul mati 600 orang. 圣经有太多这样的例子。 Alkitab juga menceritakan hal ini. 士师记第9章记载，有一个提贝士的妇人，她在城墙用那个磨石丢下去，就把敌人亚比米勒打死了。 Ada seorang perempuan di Tebe yang menggunakan sebuah batu kilangan membunuh Abimelek. 参孙他也打死了1000个非利士人，他用什么武器？ Samson juga membunuh 1000 orang Filistin dengan alat apa? 他是用路边死了那个女子的骨头，他就打死了1000个非利士人。 Dia menggunakan rahang, sebuah rahang, tulang rahang, keledai yang sudah mati. 大卫用什么打死巨人歌利亚呢？ Daud dengan alat apa membunuh Goliat? 他在溪边找了5颗石头， Dia di tepi sungai dia mencari batu. 5颗石头能够做什么呢？ 5 batu itu digunakan untuk apa? 但他打死歌利亚用了几颗石头？ Pada waktu dia membunuh Goliat, dia menggunakan berapa batu? 他只用了1颗，另外4颗都还没用。 Dia hanya menggunakan 1 batu, yang 4 lagi belum digunakan. 弟兄姐妹， Saudara-saudara, 上帝使用三家，不是因为三家有很多的武器， Tuhan menggunakan Samgar bukan karena dia punya banyak senjata. 三家只有那根赶牛的棍， Dia hanya mempunyai 1 tongkat gembala di tangannya. 但上帝却使用这根赶牛的棍， Tapi- 因为这是神给他的。 Tuhan bisa menggunakan tongkat ini untuk menyelamatkan umat Tuhan. 我们有没有祷告说，上帝，我有什么能够是你给我的，让我能够服侍你？ Apakah kita juga berdoa di hadapan Tuhan? Tuhan, apa yang kau berikan kepada saya sehingga saya bisa melayani engkau? 他会唱歌，他有歌唱的恩赐，我没有。 Dia bisa menyanyi dengan baik, saya tidak bisa. 他会弹琴，我没有这个恩赐。 Dia bisa memainkan musik, saya tidak bisa. 但上帝给了你有的，你知道吗？ Tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada engkau, apakah engkau tahu? 三家手里面只有那根赶牛的棍， Di tangan Samgar hanya ada tongkat gembala. 但他就用这根棍子，他兴起救了以色列人。 Tetapi dia menggunakan tongkat ini untuk menyelamatkan umat Israel. 不要轻看神已经给你的， Jangan meremehkan apa yang Tuhan sudah 只在 berikan. 于你愿不愿意把神已经给你的，你给神用。 Yang paling penting adalah apakah kita mau mempergunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita atau tidak. 2021年， Pada tahun 2021, 香港有一个很特别的聚会， di Hong Kong ada sebuah acara yang sangat besar, sebuah seminar yang sangat besar. 那个聚会叫港九，就是香港九龙港九培灵研经会。 Namanya adalah sebuah kebangunan rohani Hong Kong dan Jiulong. 这个聚会是1年举办1次， Kebangunan rohani ini diadakan setiap tahun sekali di Hong Kong. 每一年都是7月1号到7月10号10天。 Setiap tahun dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 10 Juli, setiap hari ada kebaktian kebangunan rohani. 早上、下午、晚上都有聚会。 Pagi, sore, dan malam ada kebaktian kebangunan rohani. 我40多年前我在香港刚信耶稣的时候，我也有去参加。 40 tahun yang lalu ketika saya percaya kepada Tuhan, saya juga mengikuti kebaktian kebangunan rohani setiap tahun ini. 他1年1届， Hanya setahun sekali. 2021年是93届。 Tahun 2021 itu adalah tahun yang ke-93. 这个聚会是华人教会很少有，它将近是100年的聚会。 Ini adalah sebuah kebangunan rohani yang sudah dilakukan hampir 100 tahun lamanya. 2021年台湾的神学院有个老师打电话给我， Pada suatu hari tahun 2021 ada seorang dosen seminari China Evangelical Seminary telepon saya. 这个老师就是2021年
10个晚上的培灵会的讲员。 Dosen ini dia diundang oleh panitia untuk menjadi pembicara di dalam kebaktian kebangunan rohani ini. 他被邀请到香港，但因为疫情，他离不开台湾。 Ya, dia diundang untuk menjadi pembicara, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Taiwan untuk ke Hong Kong. 所以最后，香港跟这个老师说，跟这个牧师说，你在台湾把10个晚上的信息录下来。 Kemudian panitia berkata, kalau tidak bisa ke Hong Kong, biarlah kamu membuat rekaman khotbah kamu selama 10 hari. 但有一个特别的是，他录影的时候，他讲华语，要有人翻译广东话。 Tetapi yang istimewa daripada kebaktian kebangunan rohani ini, setiap pengkhotbah harus diterjemahkan ke dalam bahasa Guangdong. 他说：“冯牧师，你可以帮我吗？食堂聚会，你帮我翻译。” Maka dosen itu menelpon saya berkata, Fu Musi, apakah bisa tolong saya menerjemahkan setiap khotbah saya? 虽然我会讲广东话， Walaupun saya bisa bahasa Guangdong, 因为那是我生下来的母语， karena ini adalah bahasa ibu saya. 对我来说没有什么特别的。 Bagi saya tidak ada yang istimewa bahasa Guangdong. 但我知道这个聚会的重要性。 Tetapi saya tahu kebaktian kebangunan rohani adalah kebaktian yang sangat penting setiap tahunnya. 我信耶稣2年，我就到了台湾。 Saya percaya Tuhan baru 2 tahun saya sudah langsung datang ke Taiwan. 我的属灵生命成长跟服事都在台湾。 Saya bertumbuh secara rohani di Taiwan, bukan di Hong Kong. 但因为他在台湾找不到传道人可以翻译广东话， Karena di Taiwan dia dosen itu tidak menemukan hamba Tuhan pendeta yang berbahasa Guangdong. 我跟这个神学院的老师牧师说，给我祷告1个礼拜。 Maka saya berkata kepada dosen itu, berikan saya waktu 1 minggu baik-baik mendoakannya. 我祷告，我跟上帝说，虽然我的广东话也已经不大标准了， Saya berkata kepada Tuhan di dalam doa saya, walaupun bahasa Guangdong saya juga sudah 40 tahun tidak lagi fasih. 但我愿意放在你的手里面，因为我生下来就会讲广东话了。 Tetapi saya rela dipakai oleh Tuhan karena sejak saya lahir saya sudah mendengar bahasa Guangdong, itu bahasa ibu saya. 10篇信息，我们用3天的早上把10个信息都录完。 Maka selama 3 hari dari pagi sampai malam kita merekam 10 seri khotbah. 那10个晚上都在不单现场连线，在全世界很多地方在连线直播。 Di dalam 10 hari itu, 10 malam itu, setiap hari siaran khotbah itu disiarkan ke seluruh gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. 超过130万人参加这个聚会。 Lebih daripada 1.300.000 orang yang hadir menyaksikan khotbah itu. 我没有什么恩赐才能， Saya bukan orang yang bertalenta. 我也没有想过，因为我会讲广东话，却能够成为我能够服侍神，帮助这个聚会成为翻译的讲员。 Saya juga tidak berpikir karena saya bisa bahasa Guangdong, saya bisa melayani Tuhan di dalam kebaktian kebangunan rohani yang begitu besar. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, 神给你什么恩赐？ apa yang Tuhan berikan kepada engkau? 三家只有一根赶牛的棍子， Samgar hanya memiliki tongkat gembala, 但他愿意被上帝用， tapi dia rela dipakai oleh Tuhan. 全力以赴。 Dia dengan segenap hati melayani Tuhan. 我相信上帝赐给你跟我可能比三家多一些。 Saya yakin bahwa apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu mungkin lebih daripada apa yang dimiliki oleh Samgar. 祷告问上帝，上帝让我看见你给了我什么，让我能够全力以赴服侍你。 Berdoalah kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Engkau telah berikan kepada saya yang bisa saya gunakan untuk melayani Engkau. 最后第3点， Yang terakhir 全力以赴遵行神的旨意。 Dengan segenap hati menaati kehendak Tuhan. 全力以赴 Segenap hati menaati kehendak Tuhan. 遵行神的旨意。 Menaati kehendak Tuhan. 刚刚我们念第2处经文，在4世纪第5章， Di dalam ayat yang tadi kita baca, Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-6. 在三家的时候， Pada zaman Samgar, 大道无人行走，都是绕道而行。
Tidak ada lagi orang-orang yang berjalan di dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. 意思就是说，以色列人被非利士人欺负， Artinya orang Israel pada waktu itu dianiaya oleh orang Filistin sebegitu rupa. 大路的路的路口都是非利士人在那里要抢他们的东西， Di jalan besar itu orang Filistin sudah mencegat orang Israel. 所以以色列人都不走大路，都是绕那个小路，要躲非利士人。 Sehingga orang Israel tidak berani jalan di jalan besar. Dia harus berjalan berbelit-belit melewati jalan-jalan kecil, jalan tikus. 三家看到这个光景， Ketika Samgar melihat kondisi yang demikian, 虽然他不是军人， walaupun dia bukan seorang tentara, 他没有别的武器， dia juga tidak mempunyai senjata yang 但 lain. 他知道神的百姓被欺负， Tapi dia tahu bahwa umat Tuhan sedang menderita penganiayaan. 他知道神的旨意要拯救他的百姓， Dia tahu isi hati Tuhan yang ingin menyelamatkan umatnya. 他就站起来回应神的旨意。 Maka dia berdiri rela dipakai oleh Tuhan, meresponi panggilan Tuhan. 用一根赶牛的棍子 Menggunakan sebuah tongkat gembala di tangannya. 打死600个非利士人。 Membunuh 600 orang Filistin. 圣经撒加利亚书撒母耳记上17章， Di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. 大卫说的： Apa yang dikatakan oleh Daud? 使人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，胜败全在乎耶和华。 Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang atau dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. 在近代的宣教历史， Di dalam sejarah gereja 有一个人叫克里威廉， ada seorang bernama 克里威廉， William Carey. 他1792年 Tahun 1792 他到了印度的加尔各答， dia sampai ke Kalkuta di India. 去那里宣教。 Dia memberitakan Injil di Kalkuta. 但克里威廉他是做什么工作呢？ Apa pekerjaan William Carey? 他没有接受过正统的教育， Dia tidak mengenyam pendidikan formal. 他是一个补皮鞋的。 Dia adalah seorang pembuat sepatu. 但他为了回应上帝的呼召， Demi meresponi panggilan Tuhan, 他自己研究圣经， dia sendiri baca Alkitab. 他研究神学， Dia belajar teologi. 他学拉丁文、法文， Dia belajar bahasa Latin, belajar bahasa bahasa 法文 Prancis. 啊。他到了印度40年， Dia pergi ke India selama 40 tahun. 他在印度加尔各答， Di India, di kota Kalkuta, 他学了当地38种方言。 dia belajar 30 lebih bahasa daerah di India. 他不但把福音传到印度， Dia bukan hanya memberitakan Injil, membawanya sampai ke India. 他也把很多的印刷，把很多的机器怎么带进印度去。 Dia membawa alat-alat percetakan sampai ke India. 他有一个心愿， Dia mempunyai suatu hati. 他要望神做大事，他期待看见神做大事。 Dia rindu melihat pekerjaan Tuhan terjadi di India. 但他第二个祷告， Hal kedua yang didoakan 不 oleh 单 William 是要 Carey. 看见神做大事，第二个祷告，他说我要为神做大事。 Bukan hanya melihat pekerjaan Tuhan yang besar, tapi saya mau dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan yang besar. 7-8年前， 7-8 tahun yang lalu, 我有机会到加尔各答去， saya mempunyai kesempatan untuk pergi ke Kalkuta. 弟兄姐妹带我到一个神学院跟一个教会， Saya pergi ke Kalkuta di sebuah sekolah teologi dan gereja di Kalkuta. 我看见有一个讲桌， Ada sebuah mimbar, 很古老的讲桌， mimbar yang sangat tua. 讲桌旁边有一个牌子，
Di sana ada sebuah logo. 我看上面写的，原来这个讲桌就是当年克里威廉到印度他站的讲座。 Mimbar itu adalah mimbar yang digunakan oleh William Carey untuk memberitakan Injil. 我非常感动， Hati saya sangat terharu sekali. 我就跑到那个讲桌上， Saya berdiri di atas mimbar itu. 我做了一个祷告。 Saya di mimbar itu berdoa. 主，我是卑微的， Tuhan, saya adalah orang yang begitu rendah. 但就如同克里威廉的祷告一样， Seperti doa William Carey. 我不但要看上帝做大事， Saya bukan hanya ingin rindu melihat pekerjaan Tuhan yang besar. 我也愿把我放在上帝的手里面。 Saya juga mau mempersembahkan hidup saya di dalam tangan Tuhan. 主，我愿意为你所用。 Saya mau dipakai oleh Tuhan. 我刚刚分享， Tadi saya men-sharingkan. 我小学留级重念， Sejak kelas 1 SD saya sudah tinggal kelas dan mengulang. 我中学、辍学，我出来当水电工。 SMA 1 saya drop out dan bekerja menjadi tukang air dan tukang listrik. 我知道我不是一个聪明的孩子， Saya tahu saya bukan orang yang pintar. 但当我认识耶稣之后， Tetapi setelah saya percaya kepada Tuhan, 我全力以赴。 saya segenap hati mau dipakai oleh Tuhan. 这是我的师母，我的太太可以做见证。 Istri saya, semu bisa menjadi saksi saya. 因为我们认识快40年， Karena kita berkenalan sudah hampir 40 tahun. 她有些时候会忽然说：“你信主越久，好像越聪明。” Sepertinya engkau semakin lama, semakin percaya Tuhan semakin lama, sepertinya semakin pintar. 最后我分享，我有一个好朋友，中学的同学， Ada teman SMP saya. 我们很多年没有见了。 Sudah sangat lama tidak bertemu. 有一次他到台湾来，他打了一个电话给我。 Pada suatu hari teman dari Hong Kong itu dia datang ke Taiwan dan telepon saya. 他不是基督徒， Dia bukan orang Kristen. 他说我想去你教会看看。 Tetapi dia tahu saya pendeta lalu berkata saya mau pergi ke gereja 那 kamu, 天 saya mau lihat. 主日下午，他真的来我的教会了。 Pada suatu hari Minggu sore dia betul-betul datang ke gereja. 我们已经10几20年没有见面。 Sudah lebih dari 20 tahun kita tidak berjumpa. 他看到师母， Pada 看到我 waktu 太 dia 太， bertemu dengan semu, 他第一句话是什么？ kalimat pertama yang diucapkan olehnya apa? 他说：“我们真的搞不明、搞不懂。 Saya benar-benar tidak mengerti. 当时我们念书的时候，老师讲的，全班同学都明白、都懂。 Waktu kita sekolah dulu, Siapa ketika pun- guru menerangkan, semua murid mengerti. 只要冯启文不懂， Hanya Feng Qiwen yang nggak ngerti. 我们那个时候同学都怀疑他的智力有问题。 Wah, sampai semua teman-teman berpikir ini orang ini ada masalah di intelektualnya. 这不是我讲，是我的同学讲啊。 Ya, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh teman saya. 所以我非常清楚， Oleh sebab itu saya sangat jelas 今 mengerti. 天能够服侍上帝， Hari ini saya bisa melayani Tuhan. 30多年能够做传道人，陪伴弟兄姐妹， Lebih dari 30 tahun saya melayani Tuhan dan menggembalakan jemaat Tuhan. 只因为我回应神的呼召，我愿意全力以赴遵行神的旨意。 Karena saya rela dipakai oleh Tuhan dengan segenap hati melayani Tuhan. 三家整本圣经只有2节经文， Di dalam seluruh Alkitab hanya 2 ayat yang mencatat Samgar. 整本圣经就刚刚我们一开始读的，只有记载在2节经文里面。 Kedua ayat itu yang tadi kita bacakan tadi, hanya 2 ayat. 三家可以说是平凡人的代表， Samgar adalah perwakilan daripada manusia yang biasa. 就如同你跟我， Ya seperti engkau dan saya. 但他却是非凡的事的见证。 Tapi dia adalah saksi daripada seorang yang melakukan pekerjaan yang luar biasa. 甚至有些圣经的研究学者说， Bahkan ada peneliti Alkitab yang berkata demikian. 三家这个名字甚至可能不是以色列人， Bahkan kata Samgar ini, nama Samgar ini kemungkinan bukan orang 有可能 Israel. 是迦南人，后来他归信上帝。 Mungkin dia adalah orang Kanaan yang percaya kepada Yehova. 他的背景没有太多人知道，他的出身没有太多人清楚。 Karena latar belakang Samgar sama sekali tidak
tercatat di dalam Alkitab dan tidak ada orang yang tahu latar belakangnya. 连这样的一个平凡人，他愿意全力以赴，神就使用他。 Seorang yang begitu sederhana, yang biasa-biasa bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan. 今天晚上我不单是要讲一篇道， Pada malam hari ini saya bukan hanya mengkhotbahkan khotbah ini, 我是祷告说，你我都是平凡的人， tapi saya mendoakan engkau adalah dan saya adalah orang yang biasa, 如同三家一样。 seperti Samgar. 但上帝能够使用三家， Namun Tuhan bisa memakai Samgar menjadi alat di tangan Tuhan. 上帝一定能够使用你我。 Maka Tuhan juga bisa memakai engkau dan saya. 阿门， Amin. 阿门。求主帮助我们，我们 Mohon Tuhan tolong 你 kita. 今天无论在哪里，全力以赴。 Dimanapun posisi kita berada, mari kita dengan segenap hati melayani Tuhan. 今天神给你的，我们就给主来用。 Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk melayani Tuhan. 看到有需要，看到教会，看到周遭的人他有需要，我们愿意回应上帝。 Ketika kita melihat sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan, kita melihat gereja kita yang membutuhkan kita, kita rela dipakai oleh Tuhan. 这就是上帝使用三家的原因。 Ini adalah alasan mengapa Tuhan memakai Samgar. 我们低头祷告， Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. 亲爱的天父上帝， Bapa di dalam surga, 我们恭敬的来到你面前， dengan hati yang gentar kami datang ke hadirat-Mu. 我们都是极平凡的人， Kami adalah orang-orang yang biasa. 我们在你的面前好像没有什么可以为你所用。 Sepertinya di dalam diri kami tidak ada sesuatu kelebihan yang bisa dipakai oleh Tuhan. 但愿你今天打开我们的眼， Namun kami memohon Tuhan, terangilah hati kami. 打开我们的心， Bukalah hati kami. 打开我们的耳， Bukalah telinga kami. 让我们看见你给了三家的，你也给了我们。 Supaya kami bisa melihat seperti apa yang Tuhan telah berikan kepada Samgar. Engkau juga telah memberikannya kepada setiap kami. 让我祷告，把你所给我的，无论我们看起来是微不足道的， Tuhan, walaupun apa yang Tuhan berikan kepada kami kelihatannya adalah sesuatu yang begitu sederhana. 就像一根赶流的棍子， Seperti tongkat seorang gembala. 但当我们愿意被你用， Tetapi jika kami rela dipakai oleh Tuhan, 就能够成就主你的工作。 maka kami bisa menggenapi rencana Tuhan. 愿神赐福国语堂每一位弟兄姐妹， Tuhan berkatilah GKI Pluit, berkatilah setiap saudara-saudari di tempat ini. 都能如同三家一样， Supaya kami dapat dipakai seperti Samgar. 愿意回应上帝的呼召， Sehingga kami rela meresponi panggilan Tuhan. 走在上帝的旨意里。 Berjalan pada jalan kehendak Tuhan. 谢谢耶稣， Terima kasih Tuhan. 垂听我们的祷告， Dengarkan doa kami. 奉耶稣基督宝贵的 Dalam 圣 nama 名， Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，谢谢， Terima kasih saudara-saudara sekalian. 谢谢。